Bangsa membaca, bangsa berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam SMK Paris hebat. Bersama saya Dewi Juwita binti Zainuddin dari kelas 5 Akasia SMK Paris Kinabatangan berumur 17 tahun. Pada hari ini saya ingin mengulas satu buah buku yang bertajuk Dalam Arus Kota Raya. Pengarang kepada buku ini ialah Othman Puteh. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur tahun 1990, manakala buku ini telah dicetak sebanyak 5 kali pada tahun 1990. Selain itu, buku ini juga mengandungi 118 bilangan muka surat. Berdasarkan buku Dalam Arus Kota Raya ini, dimulai dengan kisah sepasang dua adik-beradik kembar yang bernama Kamarul dan Siti Hajar. Cerita mereka menyentuh beberapa perspektif seperti kekeluargaan, persahabatan dan juga perpaduan. Kamarul dan Siti Hajar sangat beruntung kerana memiliki keluarga yang harmoni dan aman damai. Selain itu, Kamarul dan Siti Hajar sentiasa patuh terhadap ibu dan ayah mereka. Kisah keluarga Kamarul dan Siti Hajar sangat menarik hati kerana mereka saling bergaul mesra serta bergurau senda. Di samping itu, ibu dan ayahnya selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik terhadap kedua anak kembarnya itu. Suatu ketika, Kamarul mengusik adiknya Siti Hajar, lalu ayahnya berkata, bergurau senda itu ada hadnya, terlampau suka, duka akibatnya. Selain daripada itu, ketika mereka berpindah ke Kuala Lumpur, Kamarul dan Siti Hajar mendapat 3 orang kawan baik yang satu sekolah dengan Kamarul dan Siti Hajar. Mereka ialah Titin Suparjo, Mutu Sami dan juga Chong Namwa. Mereka sangat suka bergaul mesra serta tidak membezakan bangsa, budaya dan agama. Secara tidak langsung, Abang Hijaz dan Kak Murni ialah orang baru yang mereka kenal di Kuala Lumpur ketika menyelamatkan Kamarul sewaktu terjatuh di tasik. Pasangan suami isteri itu menawarkan satu tugasan kepada Kamarul dan Siti Hajar. Kononnya, tugasan tersebut dapat membawa mereka melancung ke luar negeri. Masa yang mereka diberi ialah hanya 3 hari. Lalu, Kamarul dan Siti Hajar pun menerima tawaran tersebut. Di samping itu, Kamarul mahu membalas budi. Tugasan mereka ialah mereka disuruh memberikan barang-barang keramat kepada para pelanggan. Malangnya, mereka terkejut melihat isi beg plastik itu berisi dada. Kamarul dan Siti Hajar ketakutan. Lalu mereka pulang ke rumah dengan membawa 2 beg plastik itu. Sesampainya di rumah, Kamarul dan Siti Hajar memberitahu ibu dan ayahnya tentang kejadian tersebut sehingga menyebabkan ayahnya terkejut. Ayahnya segera pergi ke balai polis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di samping itu, Abang Hijaz dan Kak Murni serta beberapa orang yang terlibat ditangkap pada malam itu juga. Oleh hal yang demikian, pengajaran yang terdapat dalam buku ini, kita hendaklah sentiasa berwaspada dan berhati-hati terhadap orang yang baru kita kenal. Serta nilai-nilai murni yang terdapat dalam buku ini, seperti nilai persaudaraan, contohnya, Kamarul dan Siti Hajar suka bergurau mesra serta tidak mengasingkan diri. Seterusnya, nilai bertanggungjawab, contohnya, ayah mereka bertanggungjawab dalam pakaian dan makan minum keluarganya, tidak seperti kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Selain itu, nilai berhemat tinggi, contohnya Kamarul dan Siti Hajar sangat ramah mesra terhadap ibu dan ayahnya serta rakan-rakan karibnya. Akhir sekali, buku ini perlu dibaca orang ramai, terutama dalam kalangan para pelajar kerana buku ini banyak mengandungi mesej menggalakkan perpaduan nasional di peringkat akar undi, selari dengan saranan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan slogan Keluarga Malaysia. Pada masa yang sama, buku ini menerapkan jati diri seseorang dalam kehidupan serta memberikan
banyak pengajaran yang patut dicontohi. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.